Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Allamah Al-Mufassir Al-Muhaddis Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syama'iluhul Hamidah wa Fisaluhul Majidah, sehinggalah perkataan beliau rabi'an wa min a'zami ma yadullu ala arjiyah aqlihi syarif sallallahu alaihi wasallam wa farti zakaihi muwafaqatuhu yaqizah ma'al mutasaddina lahu bil adawah wa akhzuhu bi anwa'il hazar minhum wa radduhu makrahum alaihim wa yuzhiru zalika wa yazharu zalika fi waqa'i ma'ahum wa nuqaddimu ilaika mujazatan. Keempat, daripada dalil-dalil tanda kepintaran Nabi dalam nak mengatasi, dalam nak berhadapan dengan masyarakat dia, strategi Nabi nak berdepan dengan masyarakat dia, orang kampung dia dan seluruh dunia. Lagu mana Rasulullah nak berdepan? Kita nak bawa agama kampung kita pun tak boleh dah. Kita nak bawa agama tempat kita pun tak boleh dah. Rasulullah nak bawa agama di seluruh pelosok dunia. Lagu mana dia nak berdepan dengan masyarakat? Antara benda-benda yang menunjukkan kepintaran Nabi adalah Rasulullah ini sentiasa peka dengan lawan pihak lawan. Sentiasa Rasulullah peka cakna mengenai strategi lawan dia dan jenis-jenis permusuhan. Orang musuh dia nak serang kok mana, Rasulullah boleh teka dah. Kita ni kalau pandai baca kitab saja, orang nak serang kita kata mana tak pandai, masalah juga. Maka Rasulullah ni dia kena pandai belaka. Pandai kau tak pandai, dia kena pandai. Maka sebab itulah antara ciri-ciri seorang Nabi mestilah fatanah, yakni bijaksana. Kerana umat dia, sekalipun dia tahu Nabi itu hanya mengajar agama, tetapi umat akan merujuk kepada Nabi dia dengan semua perkara. Kita tengok sahabat-sahabat kalau sakit ketemu dengan Nabi, apa temu dengan Nabi? Pergi hospital lah. Sahabat-sahabat kalau pergi hilang pedai, patah pedai, pergi jumpa dengan Nabi. Pergi jumpa dengan Nabi apa? Pergi jumpa tukang besi lah. Maka menjadi tradisi kita orang agama, menjadi rujukan kepada masyarakat. Kena pandai belaka. Sebab masyarakat ni dia reti nak mengadu hajat dia. Sebagaimana dia mengadu hajat dia kepada Tuhan, maka dia mengadu hajat dia kepada Nabi. Tak ada Nabi dia mengadu kepada sahabat. Tak ada sahabat dia mengadu kepada tabi'in. Sehinggalah kepada generasi kita ulama-ulama.
Itulah tradisinya masyarakat rasa tenang kalau mengadu kepada orang-orang alim. Sekalipun bukan dalam bidang dia. Ya, sekalipun boleh. Nabi, sahabat sakit kata kita pun dengan Nabi. Patut Nabi kata gilah, mungkin jumpa doktor lah, mungkin sakit kata, gilah cocok hospital apa dia dak. Rasulullah sembuh dengan dia ya. Betul. Rasulullah kata mari budak. Sapu-sapu atas belakang dia, kelik sia. Bukan kata sia, tubuh budak tu jadi wangi sampai aku mati. Nah, tubuh budak tu jadi wangi sampai aku mati. Sehingga ke sahabat-sahabat lain kata besok. Sahabat isteri-isteri dia pun tak boleh nak lawan. Dia beli minyak atas setara warna wangi, tetapi suami dia tetap wangi. Apa? Orang tanya kepada dia, kenapa tubuhmu jadi wangi? Dia kata dulu masa hamba kecil dulu, hamba kena penyakit kulit, penyakit gatal. Maka Rasulullah, mak hamba bawa kita mu Rasulullah. Patut pergi jumpa hospital gatal lah misalnya nah. Kita mu Rasulullah. Maka Rasulullah pun sembuh air dia lah. Tu. Oh, cuma lah ni kaya kepal sembuh air dia. Nah. Sembuh air dia pun kaya kepal juga Allah. Bukan Rasulullah tak buat, bukan hamba mengaku Rasulullah. Tradisi dia lagu tuduh. Apabila tak ada Rasulullah, orang kita mu sahabat. Apabila tak ada sahabat, orang kita mu tabi'in. Lagu itulah budaya masyarakatnya. Tidak buat benda hak lain daripada Nabi buat. Kita tak buat benda hak keluar daripada Nabi suruh. Lepas tu dari mulut kata Nabi tak buat lagu mana? Nabi buat semua dia Rasulullah sembuh, maka hilang penyakit kata hamba dan seluruh tubuh hamba jadi wangi sampai ke mati orang tu. Ada sahabat mari temu dengan Rasulullah. Maka mak dia bawa kita temu Rasulullah jamuh atas kepala dia. Kita jamuh atas kepala tu jolok berlaku lah ni. Kita tak buat benda hak Nabi tak buat. Maka kita jamuh kepala. Apabila jamuh kepala, budak tu siapa ketua rambut dia bekas hitam sini. Hak lain berubah belakang kawasan ni bekas tapak tangan Nabi. Dan dia tak pernah kerak rambut dia sampai mati. Rambut dia tu gulung, dia sipar, gulung-gulung. Kalau kita macam sing dia berjadi, sipu tu atas dalam kain serban. Setiap kali orang nak mari berubah, dia akan pegang tempat hak Rasulullah pegang. Dia kata dengan berkat tempat hak Rasulullah pegang, siap penyakit kawan ni. Oh, siap penyakit. Sahabat buat hak benda Nabi tak buat, Nabi buat juga. Maka begitulah ulama-ulama yang membaca syarah-syarah kitab hadis. Jangan baca hadis saja. Baca syarah kitab hadis tu, kita akan temu macam-macam benda yang Rasulullah buat. Kadang-kadang tak jumpa dalam kitab hadis, jumpa dalam kitab sirah. Sebab kita mengaji dah di dalam ilmu hadis, ingat hadis ini akan berbicara mengenai satu benda secara ringkas. Ingat, dalam hadis kadang-kadang dia sebut biasa gitu. Maka kita nak tahu secara detail, kena baca kitab sirah. Baca kitab sirah yang mensyarah ke hadis ni. Cerita ni apa dia sebenarnya? Apa dia hak berlaku sebenarnya? Kena baca kitab sirah. Masa, bila, tempoh, tarikh, lelaki mana, siapa-siapa dia, dalam hadis tak sebut secara detail. Biasa standard hadis akan sebut secara umum. Maka nak tahu secara detail, baca kitab syarah. Amba baca syarah tak jumpa? Syarah Wahabi tak jumpa sungguh lah. Baca gak syarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru temu. Jadi Rasulullah ni tepat orang rojak belaka. Lagu mana Rasulullah nak berdepan dengan beribu masalah manusia. Macam-macam masalah keluarga tak seduk kecek. Masalah goni, masalah gotu. Tengah perang Rasulullah. Perang ping patah pedai kawan tu. Pati yang gimana? Gi hungga cari Rasulullah juga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gi cari orang lain dak. Sahabat-sahabat tengok. Dia yakin dengan rapat dia dengan Rasulullah. Dia minta gapo dia dengan Rasulullah boleh berlaku. Sekalipun kita kata mustahil nak pergi minta gapo dia. Maka pergi temu Rasulullah, ya Rasulullah, pedang hamba patah. Sudah. Nak pergi lagi mana ya Rasulullah? Rasulullah kata, Rasulullah pun tengok. Patut kalau dia tak sesuai, masa orang tengah nak pergi, tak ada masa orang nak pergi katak pedang demo, nak pergi teri pedang demo. Pergi cari Rasulullah. Rasulullahnya kalut juga. Tapi ya tahu Rasulullah boleh selesai masalah dia. Maka kita mendengar Rasulullah, hamba pedang hamba patah ya Rasulullah. Katanya Rasulullah patah.
pedas mau patuh, mau nak royak, mau nak pergi ke mana. Rasulullah pun ita keliling dia, nampak, jumpalah. Gapo dah? Go tu batai tama hok kering tu. Batai tama gapo panggil seludai dia gapo dah? Nah, Rasulullah ambil batai tama, ambil wak giper ke. Allah, kalau kita wak lagu ni. Batainya dah. Daunnya tu ke? Pelepohnya tu ambil. Rasulullah kata, ambil pelepoh tu. Ambil wak giper ke. Kalau kita ke Rasulullah bukan main, bukan masa nak gurau ni. Kita tengah pergi Rasulullah pekung kau ni. Seloklah hangpa. Tapi sahabat yakin. Apabila Rasulullah kata, ambil bagi pergi. Pelepoh tamat saat ni Rasulullah panggil, sahabat pergi. Pop. Jadi pedai selalu. Bertukar menjadi pedai yang sangat tajam. Sebab apa? Sebab sahabat je sambut. Kalau Wahabi je sambut. Lagu mana perasaan kita? Kalau Rasulullah pekong hari tu Wahabi sambut sudah. Tak jadi apa. Jadi ular kadiwak pula. Jadi ular belik tekok dia pula. Tapi sahabat lagu lain itikok dia dengan Nabi. Rasulullah kata pergi, pergi tu bertukar menjadi pedai yang sangat hebat. Sayyidina Huzaifah, Sayyidina Ukasyah, jadi pedai. Sebab itulah masalah ni bukan bergantung kepada hok jong ngajar. Bukan bergantung kepada guru, tetapi murid. Kalau murid tu benar, jujur dia dengan guru dia, maka dia akan melihat kehebatan guru dia. Dia akan bertemu dengan keganjilan, keajaiban guru dia. Tetapi kalau murid itu tidak pandai gapo-gapo guru dia, maka dia tidak akan jumpa guru dia selama-lamanya. Setengah guru kata mursyid itu berada di murid, bukan berada di guru. Kalau guru mursyid, anak murid wak lelok bodoh letak, tak saya terima lagu tu, tak nampaklah kehebatan guru dia. Tetapi kalau guru biasa saja, murid itu jujur dengan guru dia, nescaya dia akan dapat bimbingan daripada guru dia. Maka mursyid berada di murid, bukan di guru. Ni duk ita guru, kalau nampak macam ganah, baru jadi mursyid. Kita kena sedut ilmu daripada dia. Kalau kita melihat kepada husnuzon dengan dia, nescaya Tuhan akan buka. Kerana berkat dengan sengkau baik kita kepada dia, Tuhan akan beri ilmu macam-macam. Tu mursyid. Ni kita nak tengok atuk guru pacigo. Kita tak tengok diri kita, nak terima kok setiap terima ilmu. Begitu jugalah sahabat. Sekadar mana dia buka hati dia kepada Nabi, Nabi akan cucu kepada dia. Tengok Abu Bakar, buka lagu mana hati dia. Buka penuh. Tak ada kata buka separuh, doknya buka habis hati dia kepada Rasulullah. Rasulullah cucu sungguh dia kepada dia, boleh iman dan makrifat. Boleh. Sahabat kata, apabila lau kusyifal hijab mazdadtu imana. Katanya sahabat, kalau dibuka hijab daripada mataku sehingga aku boleh nampak pandangan benda malaikat, benda gaib, benda syurga pun, mazdadtu imana. Tak bertambah dah iman aku. Rapat sekat ni dah. King. Kita lah ni tak yakin lah mana lagi. Kalau buka hijab baru nampak yakin dengan malaikat. Baru syurga dengan aku. Tapi sahabat rapat ni dah. Tak ada beda. Buka tak buka supaya tolong. Iman duk sekat ni dah. Lau kusyifal hijab mazdadtu imana. Katanya Sayyidina Ali. Mu buka lah setara mana terbuka hijab. Tunggu akhirat dulu baru yakin. Dok sini hamba yakin cerah dah. Supa nampak dah. Kalau buka pun lagu tu tak naik dah. Bukan kata apabila buka baru nampak kau yakin dah. Tu sahabat. Nyo buka sungguh hati dia seluah-luahnya untuk Nabi. Dan Nabi tidak mensia-siakan. Begitu juga seorang murid dengan guru. Kalau dia buka separuh, maka dia hanya dapat separuh. Kalau dia buka sikit, boleh sikit. Kalau dia buka seluah-luah hatinya untuk guru dia, insya-Allah guru dia tidak akan mengecewakan dia sebagaimana sahabat dengan Nabi. Maka Rasulullah ini sentiasa peka mengenai strategi musuh. Tu bisa Rasulullah. Bukan kata duduk atas balasah tak bercara apa dia. Tak, Rasulullah boleh kesal. Musuh ni nak lipat kok mana? Dia nak serang kok mana, Rasulullah boleh kesal. Ada ulama menyatakan ciri seorang Nabi kena fatanah, kena bijak sana. Barulah dia antara ciri seorang Nabi, dia kena fatanah. Ada kata tak, Nabi tidak syarat fatanah. Jadi, sidik, amanah, tabligh. Fatanah tak perlu. 3 saja sifat Nabi, fatanah tidak perlu. Kenapa tidak perlu?
Kerana semua gerak-geri Nabi adalah wahyu Tuhan. Maka tak perlu kepada otak yang bijak. Sebab tu tindakan Nabi buat apa kita nampak dia tak boleh baca tapi dia bijak. Sebab gerak-geri dia dipandu oleh wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka Rasulullah tidak berkecek satu perkataan kecuali wahyu yang sudah diwahyukan. Maka tak perlu kepada kepintaran. Kerana iman-iman ini jangan guna akal sangat. Lebih guna kepada hati dan kepercayaan. Keyakinan lebih penting. Kerana keimanan kita banyak bergantung dengan benda-benda gaib. Benda-benda yang tak boleh nak fikir dengan akal. Kalau guna akal, kita akan jadi etis. Kita akan jadi orang liberal. Kita akan jadi macam-macam. Sebab apa? Nak jadi, nak fikir guna akal. Tapi sahabat-sahabat dulu tak guna akal. Guna tetapi iman lebih dia guna ketika berhadapan dengan Rasulullah. Seolah-olah akal dia tak pakai. Supaya Saidina Ukasyah saat ni pekong pohon kayu nak suruh pergi perang. Kalau orang pakai akal, doktor-doktor, profesor-profesor dah perut pekong menurut kajian hamba sekadar ni tak boleh perang wak kerja kakak lagu ni. Tapi sahabat pegang dengan apa? Pegang dengan iman. Dia pegang tu Tuhan tunjuk selalu kemuliaan iman dia tu bertukar jadi pedas sungguh. Akhirat tak sedut bandinglah. Dunia Tuhan tunjuk dah keyakinan kita. Maka katanya ulama, orang kebelakangan ini, orang-orang zaman kita ini, ilmu tu banyak, yakin tu kurang. Orang zaman dulu, yakin tu banyak, sekalipun ilmu dia kurang. Sungguh. Cuba tengok. Orang mengaji pas sejes keping, pas keping, tak cukup 2 keping, 8 keping, 100 keping. Apa dia mau fikir kau sijil lagu tu? Tak yakin dengan rezeki Tuhan. Rasa was-wasnya dengan rezeki Tuhan. PhD sebutir tak cukup lagi, rasa nak 2 butir pula, 3 butir, 4 butir. Tak yakin Tuhan, kau lagu mana? Kau gapo dia? Kau rasa gaji tak cukup lagi, kau lagu mana? Nak tambah pitih, kau lagu mana? Demo sembah Tuhan, kau demo sembah pitih. Kalau kita kecek lagu tu, kan demo marah. Suka kepada tok guru tak asuk, suka kepada pitih tak asuk ke pitih pula. Tak asuk pula kepada PhD, tak asuk pula kepada jawatan. Macam-macam manusia ni. Nampak orang suka kepada ulama tak asuk selalu. Budaya lagu ni jangan kita amalkan ni budaya tak asuk ke ulama. Tak asuk ke PhD, tak apa. Tu tak panggil tak asuk, tu kepintaran. Tu bijak. Nampak gini. Allah Rabbi sesak patah belakang. Gitulah kata. Jangan tertipu dengan suara-suara manis yang mengandungi racun. Suara itu manis, tetapi penuh dengan racun yang merosokkan akidah kita. Maka Rasulullah sentiasa ambil cara-cara nak menghadapi dia, cara nak menolak segala tipu daya mereka. Dan berlakulah ambawi contoh, beberapa contoh di dalam kitab ini mengenai kepintaran Rasul dalam nak menghadapi tipu daya musuh. Pertama, wallahu alam. Tak boleh panjang-panjang. Ngaji sikit-sikit dia alim kan? Takut jadi Wahabi. Jangan. Baik salah bodoh pada jadi Wahabi. Sungguh hamba royak. Biarlah hamba jadi bodoh aja jangan jadi Wahabi. Boleh PhD Wahabi. Jadi Maulana Wahabi. Jadi tok guru Wahabi. Gapo dia beda? Baik hamba duk noreh. Baik hamba kerja kampung, tapi ahlu sunnah wal jamaah. Saya kita jangan pecah.